السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم ترحمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah,
marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengkurniakan kita dengan segala-gala nikmat yang tidak terhitung. Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada kita sebagai kehendaki yang baik. Boleh kita sama-sama berhimpun di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari yang bermulia ini, sama-sama kita hendak mendengarkan sedikit daripada pengingatan mingguan sebagai kewajipan di atas orang lelaki yang mukallaf. Ya Allah Subhanahu wa taala taklifkan, bebankan di atas kita apa yang kita kuasa. Insya-Allah maudhu' khutbah pada minggu ini iaitu marilah kita sama-sama mengembali kelik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam suasana keadaan dunia yang kita duduk hari ini, boleh kita cakap dengan cara penuh-penuh mulut kata umat Islam seluruhnya, bukan setakat umat Islam, bahkan umat-umat yang bukan Islam pun duduk di dalam keadaan susah payah, duduk di dalam keadaan yang payah nak cari makan. Rezeki itu ditahadkan, mana digariskan, tidak jadi luas, seumpama masa-masa yang kita duduk di dalam dunia ini sebelum daripada peristiwaan ini nak berlaku. Itu menunjuk kata kemerdekaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebagai manusia, sebagai anak Adam, yang kita kena tahu, yang kita kena ambil faham, kata kita ni buat salah dengan Allah Subhanahu wa taala banyak, sehingga Tuhan tutup cobakan kita dengan ini cobaan. Dengan itu marilah kita mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita nak kembali kelik kepada Allah Subhanahu wa taala ada beberapa cara. Insya-Allah kita nak sebut setengah daripadanya. Yang pertama sekali yang kita hendak kembali kelik kepada Allah, kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, Tuhan yang benar, Tuhan yang mengaturkan segala-gala cakrawala yang kita ada ini, kita hendaklah kembali diri kita dalam arti kata kita kena kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Kita mari kenal semula Tuhan kita. Mari tajdid, mari membarukan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kenal terhadap Tuhan kita, kenal nama-nama Tuhan, sifat-sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terkadang kita ni tak terkabar dengan nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita itu buat main-main, buat lalai, buat perkara itu tidak ada harga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala tarik balik supaya nak kita sebagai manusia khabar, supaya nak manusia itu teringat kata semua itu daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada usaha, daya upaya, kekuatan yang kita ada di tangan kita, ada di dalam tubuh badan kita. Itu bukan. Semua perkara itu daripada Allah Subhanahu wa taala belaka. Allah Subhanahu wa taala ni Dia telah firman di dalam Al-Quranul Karim beberapa tempat supaya kita ni mengingati akan nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat yang Tuhan berikan kepada kita, nescaya kita tak kuasa nak hitung. Akan tetapi dengan sebab kita tidak kenalkan hak Allah Subhanahu wa taala, kita paling belakang sebagaimana sebut tadi, itu membawakan kepada Tuhan itu murkakan kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salah satu daripada azabnya, Allah Subhanahu wa taala membalikkan benda yang jadi hak seni jadi susah payah. Hak jadi segar Tuhan balik jadi sakit. Hak jadi mewah Tuhan balik jadi sepik. Itu membawakan nakwi kita sebagai manusia kata, kabar wahai manusia, mari kita kembali kelik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hari ni yang kita duduk ni, hari yang kita duduk di atas muka bumi ni, orang jualkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang murah, harga yang tidak boleh kita tu nak kira dengan akal kita. Jadi mudah Tuhan, jadi mudah manusia kita jual agama Tuhan. Jadi buat main-main dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga perkara-perkara tu makan diri kita dengan tidak terkabah. Sebab itulah kita ni terkadang buat belakang terhadap ajaran Tuhan. Sampaikan kita ni tak reti, sampai kita ni tak boleh nak buat apa yang Allah Subhanahu wa taala retahkan kepada kita. Hak lain kita tahu belaka, walaupun ilmu tu ilmu Tuhan belaka, akan tetapi ilmu agama yang sakut paut dengan ajaran Islam, ajaran kita ni al-iman, kita buat paling belakang. Terkadang orang yang duduk dalam medan agama sendiri cakap beri pandangan lekeh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal lain dia membesar, hal lain dia mengagungkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dunia sakut bauk dengan makan ni, hidup pakai, apa perkara pun nak kata gih. Dia tahu, dia ambil penting, dia ambil berat, dia ambilnya orang panggil kata wi kekuatan. Akan tetapi dengan hal-hal yang dia nak duduk kembali diri dia kepada alam yang kekal abadi, yang tidak adanya binasa di sana, iaitu akhirat. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tak tahu gapo sekarang. Dalam arti kata wak main-main, wak paling belakang, wak tidak ada harga. Itu perkara yang kita sebagai manusia kena ambil tahulah. Dengan itu berkatanya para warasatul anbiya, al-jahlu qabla al-mauti mautu li ahlihi. Al-jahlu qabla al-maut mautun li ahlihi. Kita ni tak tahu, orang pai kata perkara tu benda yang kita tak tahu, benda yang kita jahil, sebelum daripada kita mati tadi itu dikembamikan oleh saudara Islam, orang tu dikira kata mayat jalan di atas muka bumi. Tak tahu hal apakah tujuan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita. Terkadang kalau kita duduk dalam medan agama, tidak siapa pun boleh nak menasihatkan kepada dia. Dengan sebab dia berasa kata diri dia ni tahu hal agama. Walahal pada hakikat dia tu sangat jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab dia itu takabur di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala kandak nak kita tahu. Ini patut kita sebagai hamba, patut kita sebagai orang yang Allah Subhanahu wa taala beri ilmu ada dalam otak kita, ada dalam dada kita. Kita hendaklah kena tahu tujuan kata kita ni duduk sini, kita kena buat kerja gapo. Kita nak bawa diri kita pergi ke mana? Kita nak bawa masyarakat tu kelik ke mana? Ni perkara-perkara yang kita itu kena pakat capur tangi untuk nak menolakkan bala petaka ya Allah Subhanahu wa taala itu tengah-tengah duk cuba kita. Kalulah kita sendiri tak ada islah
makna tak beki daripada peribadi diri kita, nescaya bala ni akan kekal dengan kita sehingga kita itu susah payah nak duduk. Jangan main dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala royak pada kita. Jangan buat mudah-mudah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri amaran kepada kita. Kerana perkara tu Tuhan tak akan lalai daripada kita. Tuhan ni ya yumhil, berikan kepada kita. Orang zalim ni Tuhan beri masa pada dia, tempoh hai okat kepada dia. Tapi wala yuhmil, akan tetapi Allah Taala tak lepas dia. Sebab tu jangan kita buat mudah-mudah dengan urusan hak sakut paut dengan urusan agama kita. Ini perkara yang kita kena ambil tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda daripada hadis sahih daripada Musnad Imam Ahmad dan Al-Hakim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam royak tayar kepada kita nak nampak gambaran. Kata zaman yang kita duduk ni zaman macam mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda kata, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at. Selagi akan datang kepada manusia satu masa yang sanawatun khadda'at. Lagu mana sanawatun khadda'at? Katanya para warasatul anbiya, iaitu tahun-tahun yang tidak ada di dalam itu kesenangan. Lagu mana yang tidak ada kesenangan di dalam tahun-tahun tu? Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Dibakit bohong orang yang benar dan dibenarkan orang yang bohong. Apabila kita tengok keadaan dunia hari ini, orang benar dihalau, disekat, tak buat kira, di itu dan di ini. Akan tetapi orang yang dusta dipujuk, disanjung, diakak, dimulia. Itu panggil sanawatun khadda'at. Apabila ada keadaan lagu tu, nescaya dunia yang kita duduk ni akan haru-hara. Dunia yang kita duduk ni akan tidak ada keberkatan. Dunia yang kita duduk ini susah kita nak cari makan dan rezeki kita. Jadi terlekat, jadi tutup, jadi terkatuk, jadi sepik jalan. Apabila manusia tu duduk dalam keadaan lagu tu, keadaan yang bahaya bagi diri orang yang tidak ada iman yang kukuh, terkadang gelincir iman dia tu daripada beriman kepada kekufuran. Di situ timbulnya jual agama dengan cara mudah. Ni perkara yang berlaku di atas muka bumi sekarang. Kita sebagai umat Islam kena ambil tahu supaya kita boleh jaga diri kita dan orang yang duduk bawah ratahan kita dan orang yang duduk dalam gawal jagaan kita, mudah-mudahan kita pakat selamat. Yang kedua, daripada cara kita nak kembali diri kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita lari diri daripada berapa hak kita duk cakap saja, jadi ada perbuatan. Ni terkadang kita bercakap di bibir mulut kita lebih banyak daripada kita buat kerja. Seumpama kita boleh tengok hari ni orang bercakap nakut ni penuh dunia. Tetapi hak patibat orang hak kerja sungguh boleh bilang anak jari. Apabila dunia duduk dalam keadaan lagu tu, nescaya dunia tu adalah dunia yang dikena tipu bala, dunia yang dikena coba dunia yang penuh dengan penyakit dan fitnah. Pia yang buat kerja salah daripada mana? Salah daripada diri kita. Sebab apa? Nak amal tak leh. Moga kata balik ilmu pengetahuan sakut baut dengan agama, kita gelap. Kita tak cerah.
Apakah balasnya orang yang cakap saja tapi ia tawak kerja dalam agama kita? Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tuhan sangat-sangat marah sekali bagi mereka yang bercakap sedangkan dia tak buat. Terkadang dia suruh orang dengan kebaikan, dia sendiri tak buat kebaikan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Boleh jadikah kita suruh orang dengan benda baik sedangkan kita sendiri itu tu lupa diri kita? Dalam arti kata kita tak buat kerja apa hak kita suruh orang. Bagaimana kita? Tuhan ni suruh kita buat kerja. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Tuhan suruh kita buat kerja. Kerja ni midai mana? Orang matang molek. Orang menanam kebun nanam molek. Orang kerja kerajaan kerja molek. Orang jadi ustaz jadi molek. Jadi acan ni molek. Ikut kerja gapo tiap-tiap midai ni Tuhan tak kena pada orang belakang. Sebab itu kita boleh duduk dunia. Sebab dunia ni tepat kena tupai pergi mari. Mung tak pandai betul sini, orang ni pandai betul sini. Itu makna kata manusia ni kena tupai pergi mari. Tak ada jadi kata terkaya setengah di atas setengah tu bukan. Sebab itulah cara kita iaitu hendaklah kita jangan bercakap saja, hendaklah kita bercakap kena buat. Buat ni perkara yang jadi inti, jadi paumai dalam kita nak hidup. Kalau orang cakap saja, kita tengok kata ya midai gapo ya jaya. Kalau dalam masjid pun tak ada berjaya dalam masjid, dalam rumah pun tak ada berjaya dalam rumah, dalam jabatan pekerja gapo nama pun tak ada. Itu bukan orang Islam. Itu bukan orang Islam yang agama Islam yang Tuhan Rabbul Izzah nak kepada kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai contoh tauladan bagi kita pun tak ada mau lagu tu. Dengan itu dua perkara pada khutbah yang pertama ni perkara yang kita kena mengingati diri kita supaya kita pakat-pakat selamat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti kita junjungnya. Apa yang Tuhan suruh kepada kita, kita buat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tegah kita tinggal. Itu satu sahaja jalan yang kita nak berjaya hidup di atas muka bumi Allah ni, sehingga kita nak berjaya pula di hari akhirat yang kekal abadi. Satu daripada perkara yang kami nak pesan di sini iaitu cara kita nak kembali kelik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita ni orang yang dhaif. Manusia ni walaupun kuat setara mana pun dipadangi sama-sama manusia, pada hakikat ia dhaif. Apabila dia dhaif, apabila dia itu berasa kata hati dia tu kena tupai, pasti dia kena kembali hati dia, sakuk hati dia, tupai di mana? Tupai di Allahus Samad. Tumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar daripada hati yang dok sepik, berasa kata rezeki ni dok payah, berasa kata urusan kita nak buat kerja ni susah, berasa tu nak jalan keluar tak ada. Semua tadi itu jalan keluar hendaklah kita bergantungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar banyak, kemudian kita usaha cari asbab dengan cara halal, kira cara dengan orang yang pandai, orang yang ahli, orang yang ada kebolehan,
insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan buka jalan kepada kita supaya kita itu boleh keluar daripada fitnah, cobaan yang Allah Subhanahu wa taala duk cobakan kita. Kalau kita kerja mula daripada diri kita, nescaya yang akan tingkat naik kepada darajat kapung, kapung kepada wilayah, wilayah kepada negeri, negeri kepada dunia. Kalau kita tak mula daripada diri kita ni safe play. Kalau budak-budak baru ni tit yasip, tit apa nama ni, orang yang tit yasip, tit, kita nak stop sikit boleh semenek di sini. Orang yang menghinakan diri dia setelah daripada Tuhan memuliakan dia. Orang makan dadah, orang main obat, main gotu, main gani, orang ni khenak diri dia sendiri. Dia duk berasa kata dia lebih, dia mulia. Akan tetapi ia lebih teruk dari ulaika kal an'ami balhum adall. Lebih daripada binatang ternak ke lagi. Kenapa? Kerana ia wak khenak akal fikiran hak Tuhan wi, hak nak mulia daripada binatang ternak ke, ia wak khenak. Pia yang wak khenak, tangan dia ni wak khenak. Apabila tangan dia wak khenak sendiri, diri dia ia akan jadi rutuh, jadi hancur, jadi binasa. Dunia ni ia hidup tak selamat, dunia ni ia hidup dengan cara lekeh, akhirat esok api neraka tempat kediaman. Sebab tu kita sebagai manusia kena tahu kata kita ni siapa. Jangan duk berasa kata kita tak ada harga. Jangan duk berasa kata kita ikut kita. Aku ni apa nama orang panggil kata hurriyah. Hurriyah mana kan? Aku ni bebas, aku nak buat apa ikut aku. Tak. Dirimu tu hak Tuhan. Tuhan wi mu mari sini. Kalau Tuhan tak hendak mu tak boleh nak mari. Kalau kita mudak sebagaimana Tuhan nak, Tuhan akan wi apa hak mu nak. Kita ingat moleklah kita sebagai manusia. Itulah sebagai pengingatan pada hari Jumaat yang mulia ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa azil asy-syirka wal musyrikin. وانصر عبادك موحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكورونا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة